Assalamualaikum This meeting is being warahmatullahi recorded. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Kita buka pertemuan kita malam ni dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana masih setia dan sudi untuk kita sama-sama mendalami bacaan tadabbur surah Yasin, surah yang menjadi amalan kita, terutamanya masyarakat Melayu ni memang sinonim dengan surah Yasin. Kalau pindah rumah baca Yasin, anak nak periksa baca Yasin, kena sampuk dengan syaitan pun baca Yasin. Pindah apa lagi? Semualah, ada hajat baca Yasin, timpa musibah baca Yasin. Jadi rugi kalau kita baca Yasin pada kebanyakan tempat, tapi kita tak faham apa yang Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita baca dan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita tentang surah Yasin. Okey. Dan kenapa surah Yasin disebut sebagai jantung Al-Quran? Kenapa disebut sebagai jantung Al-Quran? Jadi pasti istimewa surah Yasin ni. Alhamdulillah, kita dah sampai pada ayat 59, ayat 60 dah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pada ayat 60 kalau tak silap saya. Kalau salah betulkan saya. Kejap. 59 wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kita dah bincang itu. Kemudian kita masuk ayat 60 hari ini. 60 betul Ustaz. Nah, 60 Okay, jom insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okey, alam, kemudian ayat kat sini selalu kita fail lah. Alam kan, alam ada apa alam a'had. Okay. Alam a'had ilaikum ya bani, berombak 4 atau 5 harkah. Kemudian adama Allah, nun mati jumpa lam, idgham bila guna, tak ada dengung, jadi nunnya tu macam abaikanlah. Allah terus masuk kat lam. Nunnya dah masuk kat lam, jadi Allah ta'budu, bukan ta'budu, bukan tak, dia ta'. Alla ta'budu syaitan, syaitan. Jadi syaitan ni boleh panjang, 2 harkat boleh, 4 harkat ataupun 5 harkat, sebab selepas daripada huruf ta, alifnya iktibar baris mati, nunnya pun iktibar baris mati. Jadi bila berhenti ada 2 baki yang berbaris mati, hukum bacaannya adalah ma'arif disukun lah, 2 atau 4 atau 6. Okey, jadi la ta'budu syaitan. Okey, macam tu. Innahu lakum, ada waw kecil, namanya maksilah. Tapi kita ambil hukum mad bila waw yang mati sebelumnya baris hadapan, dia adalah Allahumma salli, mad asli hukumnya 2 harakat situ. Innahu lakum, mim mati, bila mim mati maksudnya tak panjang lah, izah rasyafawi. Jadi tak ada panjang, tak ada dengung. Jadi innahu lakum adum. Okey. Tanwin jumpa mim. Adum. Okey, 2 harakat situ.
Adum, masuk kat mim terus. Adum, ketak bibir. Adum. Okay, jadi kalau kita eja W-U-N jadi W-U-M. Sebab itu orang masuk, dia masuk kat huruf mim, jadi masuk huruf M. W-U-N asalnya tapi W-U-M. Adum. Adum. Lepas tu panjangkan 2 harakat. Adum. Saya baru dapat kaedah baru ni. Bukan kaedah lah. Sebelum ni saya sebut kan. Saya bentang dekat satu mahat tahfiz panggil PITAS. Persatuan Institusi Tahfiz Selangor. Saya bentang itu hari apa itu lupa dah. Hari Ahad itu saya bentang hari Ahad. Okey, hari Senin, saya bentang hari Senin. Dapat ilmu kat situ, bila kita kata masukkan, lepas tu dengungkan, naikkan kat hidung. Sebenarnya kalau nak lebih mudah lagi, panjangkan 2 harakat je dengung gitu. Adun kan? Okey, adum. Okey, panjangkan je 2 harakat. 2 harakat. Automatik naik kat hidung. Adum apa Adum mubin. Tu kaedah macam mana kita nak letak makhraj dengung tu kat hidung dan panjangnya 2 harakat. Jadi adum mubin. Boleh? Jom. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okay, innahu ada nun bersabdu wajibul gunna, wajib berdengung. Macam mana nak berdengungkan dia? Kita kata makhraj dengung kat hidung kan? Betul, tapi kalau tak tahu macam mana nak naikkan kat hidung, panjangkan je dia punya automatik lah naik kat hidung. Kan? Adum automatik naik kat hidung insya-Allah. Jom kita baca ramai-ramai. 1 2 mula. Alam ya bani Adam a'had ilaikum ya bani Adam alla Okey, dia ada yang start lambat, ada yang start lambat, ada yang start ni berterabur sikit. Tapi tak apa, semua sekali lagi. Saya sebut 1 2 mula semua start. Kadang-kadang bukan masalah dia, tapi masalah lain lah, dia baru dapat arahan tu. Masalah lain baru sampai. Kan? Jom. 1 2 mula. Alam a'had ya bani Adam syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey. Alhamdulillah. Tak adalah kesalahan yang besar sangat. Cuma ada yang baca syaitan. Salah bukan syaitan. Syaitan. 2 harakat sekurang-kurangnya. Syaitan. Auzubillahi siapa tu? Saya teringat masa Allahumma salli ala Muhammad, masa saya buat haji 2001 dulu, ada jemaah haji daripada Indonesia. Kalau jemaah haji daripada Singapura, daripada Malaysia ni dia bagus tau, sebab dia ada kursus, ada kursus sebelum pergi ni. Kebanyakan orang Indonesia ni tak ada kursus. Dia orang kursus masa dekat kat sana, dekat Mekah baru ada kursus kan, macam mana nak buat ibadah ni. Jadi dia kata okey, bila nak melontar jamrah kan, okey, jadi mutawif dia kata okey, ibu-ibu, bapa-bapa, kita mau melontar jamrah ya sekarang ni, jadi semua bersedia. Bila saya kata kita melontar sekarang, jadi semua terus pergi melontar. Jadi okey ibu-ibu, kita melontar sekarang. Ibu-ibu ni dah terrotam, rempuh semua orang, termasuklah saya kena rempuh time tu. Dia genggam 7 biji batu ni, dia kata, mati kau setan, mati kau setan. Dia baling 7.
Prum, dekat dekat jamrah tu kan. Lepas tu dia cakap dengan kawan dah, aku sudah selesai, dia kata. Lepas tu siapa? Ibu dah hilang lah. Baru saya beritahu. Ibu itu baru 1 balingan, bukan 7 balingan. Jadi kena 7. Walaupun 7 biji batu, kan, dia baling sekaligus, baru 1. Jadi tak sah balingan dia hari tu sebenarnya. Kan, tapi oleh kerana dia geram sangat, mati kau setan, mati kau setan. Mungkin masih khusus cakap jamrah tu tempat setan duduk. Jadi kita baling tu baling setan. Baling setan. Jadi dia dengan intonasi mati kau setan, mati kau setan. Mati kau setan, dia balik bro. Itu teringat tadi. Okey. Jadi Allahu Akbar, syaitan Jadi syaitan ni kena 2 harakat sekurang-kurangnya, ataupun 4 ataupun 6 insya-Allah. Jom. Okey, siapa nak baca dulu sebagai mukadimah? Orang balik umrah lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum Kak, salah kak. Alam ahad. Bukan ahad. Alam ahad. Okey. Ahad. Ahad. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey, masukkan terus kak. Masukkan ta'budus syaitan. Okey, Ustaz. Baca balik, Ustaz. Okey, silakan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey. Innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah. Kak sesama ke? Macam sesama sikit lah Ustaz, tapi alhamdulillah. Okey. Covid Ustaz. InsyaAllah bukan Covid. Okey. Saya dulu mula-mula sebelum kena Covid takut sangat. Ya Allah, takutnya. Tapi bila dah kena kan, macam sepatutnya kita tak payah, jangan panik sangat. Worry so much Ustaz actually. Betul. Jangan kita sebelum ni masya-Allah, saya sangat takut dulu mula-mula, ya Allah, balik kedai mandi kat luar tu dengan baju-baju apa semua masuk kan. Lepas tu bila anak saya kena, saya cakap tawakkallah Allah. Kalau anda kata Allah memang nak uji saya dengan Covid, tawakkallah. Tapi memang betul. 3 hari lepas tu saya pula kena. Yang masa malam tu yang kita live tu, saya tak test lagi tu. Seri kata, bila saya cakap, dari baru saya hilang. Seri kata, itulah dia. Memang betul. Saya test besok paginya, memang terus 2 line terus kan. Lepas tu, okay, relax. Jangan gabra. Maksudnya, jangan gabra, relax. Macam biasa lah Ustaz. Macam semua biasa. Saya kalau pergi Mekah selalu balik mesti bawa oleh-oleh ni Ustaz. Apa selalu kalau balik mesti tak batuk flu. Itu juga. Jangan bagi kat orang oleh-oleh tu. Tak. Saya kadang-kadang keluar kalau saya berbual dengan bapak saya sebab saya pakai mask Ustaz. Ya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah boleh Kak Saimah cuba sikit tadi lah yang kadang-kadang kita itu answer saya patut kena masukkan tadi kan Ustaz, terlepas Ustaz ya. Ahad kan? Ahad. Okey. Ustaz. Kita selesai. Okey, jom. Siapa lagi nak baca? Kak Rozia. Okey. Saya sebut je. Kalau tak bersedia tak apa. Boleh. Okey, silakan. Tapi saya tahu anak murid saya dalam ni semua sporting. Saya sebut je terus. Kalau kita nak malu apa kan? Kita belajar ke Ustaz? Belajar. Salah pun tak apa. Okay, okay. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Okay. Innahu lakum aduwwun mubin. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi boleh? Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Okay. Innahu lakum aduwwun
Okey, alhamdulillah. Mantap. Siapa nak baca? Nazri macam teruja je. Silakan. Ustaz. Oh, okey. Lepas ni abang ni Abang Roslan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alam a'had ilaikum ya bani Yang panjang sangat. Ya 2 rakaat je. Yang panjang yang ni tu Okey, boleh. Ya 2 rakaat je. Okey, Ustaz. Alam a'had ilaikum ya bani. Hilang. Dah hilang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey, alhamdulillah. Ni alam ahad ilaikum ya bani. Okey, ya jangan panjang sangat 2 rakaat je. Kemudian yang panjang ya bani ni tu ni tu 4 atau 5 rakaat. Boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Boleh overshot pula Ustaz. Overshot pula tu kadang-kadang kalau kita kadang-kadang ada orang yang belajar tarannum tapi tidak belajar tajwid dulu. Itu kadang-kadang lagu dia lagu pun sedap lagu dia tapi semua berterabur dia punya ni panjang pendek dia. Okey. Silakan Abang Roslan. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Alam a'hadlaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey, ta'budush masuk terus. Ta'budu Allah alla ta'budu syaitan. Okey, Abang Roslan, Allah sebab ada sabdu atas lam tu, dia dua L. Jadi alla ta'budush syaitan, bukan alla ta'budush syai'an. Dia macam tersebut waw tu panjang kan? Dia jangan panjang kan. Alla ta'budush syaitan. Okey, silakan. Saya baca balik Ustaz Okey, silakan. Alam a'laikum ya bani. Alam ahad bunyi dal. Alam a'had laikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ya, macam tu. Terus. Innahu laku aduun Lakum Innahu lakum aduun mubin. Aduum ketak bibir. Aduum mubin. Ya, macam tu. Semula ni Abang Roslan untuk confirmation lah. Untuk okey. Alam ahad laikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Terus Innahu lakum aduwwum mubin. Masya-Allah. Macam tu lah mantap. Okey, alhamdulillah. Kalau boleh ada apa nama? Surah Yasin yang buku kecil tu kan. Daripada dulu saya pesan kalau boleh ada, kalau kita boleh baca dengan buku Al-Quran, kita tak nak conteng Al-Quran sebab Al-Quran tak ada conteng kan. Kalau kita ada buku Yasin kecil-kecil kan macam ni. Yasin kecil ke apa nama? Macam ni kan. Okey. Kita boleh tulis mana yang ditegur kan, mana yang ditegur bulatkan kat situ. Mana yang ditegur bulatkan kat situ. Okey. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita baca balik, nampak bulat ni, kita teringat ni Ustaz Rusdi tegur ni kan, ni kesalahan aku kat sini. Jadi kita lebih berhati-hatilah bila jumpa tu kan, baca Yasin tu. Jadi kalau boleh lah. Tapi ni dah ayat 60, tinggal baki 23 ayat lagi. Tapi Ustaz, saya buat Ustaz buat yang muja-muja kan, saya tulis. Okey, mantap. Nanti lepas tu buku Yasin tu letak dalam handbag je. Nak pergi mana-mana majlis, buka macam tu. Oh, ini kena tegur sini, ini kena tegur sini, ini kena tegur sini kan. Jadi kita lebih berhati-hatilah. Macam tu insya-Allah. Ni supaya kita tak ulang balik apa yang
selama ni kita salah. Kalau kita tak betul-betul fokus, kita mungkin dah selesa dengan cara bacaan kita sebelum ni. Jadi kita tak ada, kita panggil improvement lah, tak ada penambahbaikan. Jadi kalau macam ni kan, kita tekan kat sini, mungkin kalau selepas ni kita baca, kita fokus je, ingat oh ini aku salah kat sini, ingat aku salah kat sini. Okay. Tapi kalau kita tak fokus, kita akan baca balik semula macam yang sebelum ni. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan kalau boleh catat. Okey, silakan. Seterusnya siapa nak baca? Fatimah ke, Maria ke, kat mana tu yang angguk-angguk ke? Siapa? Saya baca. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey. Innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh tak untuk lebih pasti? Silakan Kak Surya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey. Innahu lakum aduwwum mubin. Okey, alhamdulillah. Tepat, alhamdulillah. Silakan seterusnya. Dua orang lagi lah sebelum kita masuk dalam terjemahan. Ustaz try Ustaz. Okey, silakan. Kak siapa? Kak Fuzia boleh? Kak, okey Kak Pau. Tadi siapa yang sebut Kak Pau Tak ada. Saya cuma nak cuba. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus insya-Allah. Alam ya'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey Kak, tadi yang dal tu qalqalahnya tak jelas. Dia macam kena jelas sikit supaya dal tu nampak dia qalqalah. Alam a'had ilaikum. Jadi kena jelas huruf dal qalqalah tu kena jelas sikit. Tapi bukan kuat. Dia sekadar alam a'had ilaikum. Okey. Semula Kak. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okay, alhamdulillah. Innahu lakum aduwwum mubin. Okay, alhamdulillah, mantap. Masih sesama lagi Kak Fazia? Dah tak cuma baki-bakilah InsyaAllah. Okay, tak apa. Okay, silakan. Seorang lagi, lepas tu kita termasuk terjemahan. Kami Ustaz. Silakan. Dah. Kak Min, silakan Kak Min. Encik Ustaz. Kak Min nak baca dalam Taranum apa? Apa yang Ustaz nak? Bayat. Wah, apa yang Ustaz nak Kak Miza, tolong sebutkan apa yang Kak Min kena baca. Taranum apa? terror lah Min. Oh, itulah. Ustaz, request Sika Ustaz. Sika. Okey, boleh. Sebab Ustaz pun dah tahu kita tu Kak Anum tahu. Silakan Kak Min. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey. Innahu lakum aduwwum mubin. Okey, alhamdulillah. Cuma akak kurang tekan kat huruf ain. Kena tekan alam ahad. Alam ahad. Jadi kalau macam tadi alam ahad. Ahad dia macam amza. Dia kena kena tekan tu. Alam ahad tu. Alam ahad ilaikum. Okey. Terus
Alam ahad ilaikum. Tu bukan bukan a, dia a. Alam Ah, ahad ilaikum. ya. Betul lah. Baca terus lagi ke Ustaz? Baca terus. Sebab tak budu pun dia tak bunyi tak, dia bunyi tak budu. Okey. Lam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey Kak, kalau boleh jangan terlepas ainnya. Jangan bunyi tak budu. Jangan lepaskan tak budu terus. Okey. Mula. Alla ta'budu syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, alhamdulillah. Macam tu insya-Allah. Jom. Ada lagi nak baca? Tak ada, kalau tak saya terus masuk dalam terjemahan. Okey. Pertama sekali, kalau kita tunjuk terjemahan dia, bukankah kata Allah alam ni, kita tahulah amzah ni kenapa? Amzah ni maksudnya bukan ayat tanya, tapi dia ayat tanya, tapi bukan persoalan sebenarnya. Dia lebih kepada tempelak lah, tempelak. Okey, Allah tempelak manusia ni ataupun orang-orang kafir. Alam a'had ilaikum. Bukankah aku telah memerintahkan kamu, ataupun bukankah, kalau lebih tepatlah makna dia, bukankah a'had ilaikum, telah membuat perjanjian dengan kamu. Maksudnya Allah telah membuat perjanjian kamu, kamu pun telah membuat perjanjian pada Allah. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, supaya ataupun agar kamu tidak menyembah syaitan. Tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya tu dia, iaitu syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kamu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Sebab itu kalau saya terjemahan, saya lebih suka terjemahan harfiah satu persatu berbanding kalau kita baca terjemahan dalam bahasa Melayu kita ni. Terjemahan dalam bahasa Melayu kita ni dia bukan terjemahan sebenarnya, dia adalah tafsir, kefahaman ayat. Maksudnya dia terjemah bukan, dia terjemah dah ubah bahasanya, dah diterjemahkan tak ikut lagi dia punya makna sebenar, tapi dia nak cantikkan bahasa tu dan lebih berbentuk kefahaman. Maksudnya alam ahailakum, kita terus maknakan bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak Adam agar tidak menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh kamu, musuh yang nyata bagi kamu. Okey. Tapi kalau kita baca macam tu, okey, kita faham. Tapi kalau kita nak bincang tentang tafsir, namanya tadabbur, ahad itu, ahdun itu janji. Kan? Bukankah kita telah mengikat perjanjian? Bukankah telah mengikat perjanjian kepada kamu semua? Bermaksud kamu telah berjanji pada Allah dan Allah pun telah mengikat perjanjian pada kamu wahai anak Adam, kamu tak akan sembah syaitan. Okay? Lebih kita faham. Jom kita tengok dalam tafsir pula apa yang disebut pada kita. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Quranil Azim, disebut alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu wahai anak Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itulah musuh kamu yang nyata. Ini merupakan tempelak daripada Allah. Tempelak daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir. Jadi ya Bani Adam tu lebih merujuk pada orang-orang kafir, okay, daripada golongan Bani Adam, okay, yang mentaati syaitan. Jadi Allah tempelak pada orang kafir yang mentaati syaitan. Okay. Macam mana nak sembah syaitan? Kita kata macam mana nak sembah syaitan? Okay. Maksud sembah syaitan ni adalah kita ikut cakap dia. Ikut cakap dia. Okay. Contohnya Allah kata jangan riak. Syaitan kata riak, kita riak. Kita buat amal ibadah, kita riak. Itu ikut syaitan lah maksudnya. Kita tak ikut Allah. Allah larang kita daripada riak. Jadi kita Allah SWT, kita bila kita tak ikut kata Allah tapi ikut kata syaitan, itu maksudnya kita menyembah syaitan. Menyembah syaitan bukan menyembah Allah. Menyembah Allah ni macam ialah kita solat, kita menyembah Allah dengan solat, kan? Syaitan tak ada ibadah khusus nak sembah syaitan, tak ada. Tapi apa maksud sembah syaitan? Maksudnya kita ikut apa yang syaitan suruh, tapi kita tinggalkan apa yang Allah suruh. Itulah. Okey. Padahal syaitan itu musuh kamu yang nyata.
syaitan itu musuh yang nyata bagi mereka, ini anak-anak Adam tu. Serta derhaka kepada Allah yang Maha Pemurah, padahal dialah yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Kita dulu kalau tak kerana ditipu oleh syaitan, oleh syaitan tipu atuk kita Adam AS, kita mungkin lahir-lahir dalam syurga, kan? Tapi siapa yang menyebabkan kita keluar daripada syurga? Syaitan. Kenapa syaitan dia nak sangat keluarkan kita daripada syurga? Sebab dia kata Adam punca dia keluar daripada syurga, kotak dia pun duduk dalam syurga. Jadi masing-masing balas dendam, macam itulah istilahnya, kan. Jadi kita dah tahu dah, Allah dah beritahu dah, dulu Nabi Adam ni dikeluarkan dari syurga sebab dia terpedaya dengan tipu hela syaitan, akhirnya dikeluarkan daripada syurga. Jadi kata Allah, kamu dah tahu dah syaitan tu, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah kita dah buat perjanjian bahawa syaitan itu memang musuh kamu, tapi kenapa kamu sembahnya? Sebab pasal tu, padahal dialah, yakni Allah, yang menciptakan kamu dan memberi makan dan memberi rezeki kepada kamu. Jadi kenapa nak ikut syaitan? Syaitan tu musuh, syaitan yang keluarkan kamu daripada syurga. Tapi Allah yang beri kamu rezeki, bukan syaitan. Tapi kenapa kamu sembah syaitan? Itu maksud persoalannya macam tu. Tapi dia bukan soal untuk dijawab, tetapi ini adalah tempelak sebenarnya. Tempelak supaya manusia ni ingat. Gitu. Okay, seterusnya Ibnu Abbas kata la ta'budu syaitan, jangan taati syaitan. Maksudnya jangan sembah syaitan tu, jangan taati dia. Kalau syaitan kata contohnya kita nak derma RM1 kan. Lepas tu dihalat ramai pula malu kita je. Syaitan kata, janganlah buat malu, RM1 je. Kalau kau nak sedekah RM10 ke tu, tapi kalau kau sedekah RM10 kan banyak, relax dulu. Besok-besok boleh sedekah lagi. Kita nak ikut kata Allah kan, ikut kata syaitan. Itu maksudnya la ta'budu syaitan. Jangan ikut cakap syaitan. Sebab syaitan itu aduwwum mubin, musuh kamu yang zahir, musuh kamu yang nyata. Okey, selesai. Jalalain kata alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian hai Bani Adam melalui lisan rasul-rasulku. Jadi maksudnya Allah perintahkan kita ini melalui suruhan Nabi SAW. Itu man ata Allah faqad wa man ata ar-rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada rasul maka taatlah daripada Allah, kan. Sebab apa yang disampaikan oleh rasul itu adalah daripada Allah. Supaya kalian tidak menyembah syaitan, ini jangan mentaatinya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang bagi kamu, yakni jelas permusuhannya. Bukan musuh main-main, bukan musuh main-main. Musuh yang jelas dah. Kalau musuh dalam selimut tu kita tak tahu dia musuh. Maksudnya macam kawan. Tapi sebenarnya dia musuh kita, musuh kita. Kita tak perasan dia musuh kita. Satu. Yang kedua, peribahasa Melayu ada satu lagi apa? Gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Jadi gunting tu perosak yang mengoyakkan kain, yang menggunting kain. Dia boleh duduk dalam lipatan kain pula. Jadi dia merosakkan daripada dalam. Okey. Apa lagi? Peribahasa Melayu. Duri dalam daging. Apa dia? Api dalam sekam. Api dalam sekam. Api dalam sekam. Nampak atas tak terbakar. Tapi ada api dalam sekam tu, daripada dalam dia bakar. Tiba-tiba hangus semua, kan. Satu lagi, duri dalam daging. Duri dalam daging. Duri dalam daging ni Allah. Tarik ke sana pun koyak, tarik ke sini pun koyak, tarik ke atas pun koyak, tarik. Nak keluarkan duri pun terkoyak daging kita, kan. Itu maksudnya bukan macam tu. Syaitan dah jelas dah. Syaitan dah jelas dah. Okey. Jadi tahu dah memang syaitan tu musuh Bani Adam, anak Adam. Jadi kenapa ikut dia? Kenapa ikut dia? Itu pelik, kan? Itulah kita ni. Pelik juga. Okay. Ustaz, sekam tu apa, Ustaz? Sekam tu jerami padi. Jerami padi. Oh, jerami padi. Okey. Sekam tu jerami padi maksudnya. Sekam padi. Kalau anak saya tanya sekam tu apa ni? Buka Google. Tengok sendiri apa
apa nama sekam tu apa. Okey, jap saya sharekan ni jap. Kalau nak saya tanya soalan, saya terus cakap, buka Google tengok. Lalu buka Google, tengok YouTube lah, tengok apalah kan. Ni tengok, tanya soalan, lepas ni tak payah tanya lagi. Ni sekam. Ni daripada kelonsong padi tu. Kan, apa nama. Jadi, Allah SWT, ni dah terbakar lah ni. Sekam ni dah terbakar. Ni sekam. Ni sekam. Jadi, sekam tu adalah kelonsong padi, termasuklah dia punya tangkai-tangkai padi yang dah kering tu. Jadi sekam. Jadi kalau dah bertimbun tadi, macam tadi ni bertimbun, ada api dalam dia. Kan ada api dalam dia, nampak luar tak terbakar. Tiba-tiba habis sebab dia terbakar daripada dalam kan. Jadi umpama api dalam sekam. Inilah api dalam sekam. Boleh insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Kita sambung tadi. Sekejap. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya kata Al-Munir, Dr. Wahab Az-Zuhaili, la ta'budu syaitan, maksudnya ibadah selain daripada Allah. Maksudnya kita sembah selain daripada Allah, itulah maksudnya ta'budu syaitan. Iaitu Allah itu Tuhan selain daripada Allah, iaitu kepada Tuhan yang batil, yang dihiasi oleh syaitan dan diperintahkan olehnya. Macam sembah berhala. Sembah berhala itu adalah sembah syaitan. Sebab syaitan yang menghiasinya. Tuhan yang batil tu, maksudnya berhala tu Tuhan yang batil yang telah dihiasi oleh syaitan. Okey, jadi sembah selain pada Allah, itu maksudnya sembah syaitan. Contohnya disembah pokok. Okay, jangan sembah syaitan. Kan, syaitan ni musuh kita yang nyata. Dia kata saya bukan sembah syaitan. Saya sembah pokok. Dalam tafsir Al-Munir kata, bila sembah Tuhan selain daripada Allah, itu maksudnya sembah syaitan. Sebab syaitan yang menghiasinya dan memerintahkan untuk menyembah selain daripada Allah. Itu yang maksud tu InsyaAllah. Okey, seterusnya, ini ringkasan lah. Okay. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kamu, wahai anak cucu Adam, agar tidak menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. La ta'bud, kat sini jangan memperhambakan diri dengan syaitan. Ataupun jangan kita mentaati syaitan lah. Kemudian syaitan ni berasal dari kalimah syaitana. Syaitana ni maksudnya jauh. Kenapa Allah panggil dia syaitan? Sebab dia jauh daripada rahmat Allah. Ada dua lah. Pertama, kata ulama', dia jauh daripada sifat manusia. Okay? Sebab kita ni, daripada manusia ni, keluar istilah-istilah. Macam jin. Jin tu kenapa namakan jin? Sebab, jin tu maksudnya tertutup dan terhijab, terlindung. Okay? Sekejap. Okey, insya-Allah. Tentu syaitan ni bermaksud jauh. Para ulama kata syaitana ni maksudnya nama syaitan tu syaitana asal kalimahnya, yang bermaksud satu jauh daripada sifat manusia. Macam jin tadilah, kenapa dinamakan jin? Sebab dia terhijab dan tertutup. Kenapa dia terhijab dan tertutup? Sebab manusia tak dapat tengok dia. Jadi jin dapat nama sebab manusia lah. Kan? Jin dapat nama manusia. Okey. Kalaulah maksud jin tu terhijab dan tertutup, bermaksud Allah tak lihat jin. Allah lihat jin. Jadi manusia tak boleh lihat, itu nama dia jin. Okey. Jadi syaitan juga maksudnya dia sebab dia jauh daripada sifat manusia. Yang kedua kata para ulama adalah nama dia syaitan sebab dia jauh daripada rahmat Allah. Okey.
Dan bila dia jauh daripada rahmat Allah, maksudnya jangan ikut syaitan. Sebab syaitan akan bawa manusia itu ataupun anak Adam itu jauh daripada rahmat Allah. Dalam ayat Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, sebab jejak langkah syaitan akan bawa kamu jauh daripada Allah. Jadi ini tracknya. Maksudnya ini track kepada Allah, terus sampai kepada Allah. Jadi kalau kita ikut syaitan, syaitan ni wala tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan kata jom ikut aku. Ni fast track untuk jumpa Allah. Jangan, sebab syaitan dia bawa jauh terus menyimpang daripada Allah. Itulah maksud wala tattabi'u khutuwati syaitan. Okey. Satu lagi maksud dia, jangan kamu ditipu oleh syaitan. Cukuplah bapa kamu, iaitu Adam. Itu Allah sebut ya Bani Adam kan. Pernah ditipu oleh syaitan. Pernah ditipu oleh syaitan. Dalam syurga Allah tak tolong Nabi Adam ke kan? Tak. Maksudnya itu ada hikmahnya. Bila syaitan tu dah dilaknat oleh Allah SWT, lepas tu kenapa Allah izinkan pula kepada syaitan untuk menggoda anak Adam ni? Untuk menggoda anak Adam ni sebab Allah syaitan minta izin pada Allah untuk dia kata nak sesatkan anak Adam ni, dan yang kedua minta panjang umur sampai hari kiamat, tak mati. Dua-dua Allah penuh permintaan dia. Okey. Pertama, ya Allah izinkan untuk goda anak Adam. Okay. Yang kedua, Allah izinkan dia umurnya panjang sampai kiamat baru mati syaitan ni. Kan syaitan tak mati Okey. Kenapa Allah bagi pula? Kenapa Allah bagi? Sebenarnya okey, Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Lepas tu Allah selalu dah ingatkan kita. Allah turunkan Al-Quran, Allah ceritakan pasal Adam. Yang Adam ditipu oleh syaitan. Jangan kamu semua anak Adam ditipu oleh syaitan. Okey. Jadi syaitan tu adalah sebagai ujian kepada kita. Sebagai ujian kepada kita. Itulah sebut tentang tu Macam contohnya kita nak jadi komando lah dalam tentera, jadi komando. Okey. Okey. Kenapa dia hantar jurulatih yang garang, yang bengis, yang ni. Tujuan tu apa benda tu? Tujuan dia adalah untuk jadikan kita kuat. Untuk jadikan kita kuat. Komando ni kalau dia tak kuat, bahaya. Kalau dia kena tangkap contohnya, kena tawan, okey, dia boleh bocorkan rahsia kekuatan tentera kan, ataupun bocorkan rahsia negara. Tapi oleh kerana dia ni kuat, jadi kena sepak ke, kena terajang ke, kena lempang ke, kena apa ke, kena tumbuk ke, dia kuat. Sebab apa? Dulu dia dah dilatih oleh orang-orang yang bengis tu. Jadi kalau setakat macam ni sepak tak kuat dia boleh hadapi. Jadi itulah tujuan kenapa syaitan Allah izinkan untuk goda anak Adam. Okey. Tapi Allah beri kita perisai kan, orang yang sentiasa beruduk akan dijauhi oleh syaitan lah. Okey, selesai. Okey, jom. Sebelum masuk pada ayat seterusnya 61, saya bukalah kalau kau ada ulasan ke yang kita dapat ambil daripada pengajian kita daripada ayat 60 tadi yang kita baca ramai-ramai. Silakan. Kau ada nak ni ke? Boleh. Siapa-siapa lah? Saya nak tanya Ustaz. Oh, tanya okey. Silakan. Sedih pula. InsyaAllah. Kenapa Saya tak tahu, dia macam out of sudden saya terfikir. Allah tempelak pada orang yang mentaati syaitan. Maksudnya, adakah orang yang berpenyakit hati dan maksudnya tak khusyuk dalam solat? Tak. Dalam solat tu kita nak mentauhidkan Allah kan Ustaz? Betul. So, is it walaupun orang tu solat, Allah tempelak orang yang solat tu sebab dia tak khusyuk. Tak khusyuk. Tak. Maksudnya dia macam Ustaz dah faham tak apa yang saya cakap? Faham. Okey. Tak apa, insyaAllah. Okey. Dia sebenarnya okey. Pertama sekali, kalau kita rujuk wailul lil musallin itu, kita kena faham apa maksud wailul lil musallin. Maksudnya Allah tempelak, kemudian Allah kata celaka orang-orang yang solat tu, allazina hum fi solatihim
fi solatihim ke ataupun an solatihim. Nanti kita faham Kalau fi solatihim maksudnya dalam solat mereka tu tak khusyuk. Okey, mereka lalai, mereka hayal kan. Itu. Tapi kalau kita rujuk ayat ni bukan fi solatihim, an solatihim. Itu dalam tafsir kita fahamlah. Kalau kita bincang dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin ni yang berjaya ni? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Orang yang dalam solatnya khusyuk. Okey. Tapi wailul lil musallin. Kecelakaan Allah tempelak pada orang-orang yang solat. Siapa orang yang solat yang Allah tempelak ni? Yang Allah celakakan ni? Alladzina hum wailul lil musallin alladzina hum an solatihim sahun. Orang-orang yang solat, orang-orang yang akan solat mereka sahun. Akan. An tu akan, bukan fi dalam. Jadi okey, tak khusyuk dalam solat, okey, itu normal. Itu Allah tak tempelak kita. Yang Allah tempelak kita adalah kita lalaikan solat sampai tak solat. Itu maksud dia. Kita ni manusia biasa. Kadang-kadang ya, nak cari kunci hilang kat dalam solat lah paling senang dapat. Kat mana boleh tahu kat mana letaknya kan. Kalau tak solat tak tahu kat mana letaknya. Tapi dalam solat kita angkat tabir je. Nilai, kat sini kunci. Teringat kunci tu kat mana kan. Adakah kita solat itu Allah tempelak? Tak. Maksud yang wailul lil musallin yang Allah tempelak ataupun Allah celakakan orang yang solat itu adalah orang yang an solatihim, akan solat mereka tu mereka lalai. Maksudnya mereka sibuk dengan urusan dunia, lepas tu sampai terlepas solat, tak solat. Ataupun sibuk dengan meeting, okey tak apa, sikit lagi. Sikit nak habis dah meeting, nak habis meeting ni. Tengok-tengok dah habis waktu dah. Itu yang wail tu. Jadi orang yang solat tak. Orang yang solat tak. InsyaAllah solat terus je. Solat terus. Supaya kita lama-lama nanti dapat kemanisan solat tu. Walaupun awal-awal solat kita tak khusyuk, awal-awal solat tak khusyuk. Tapi lama-lama kalau kita solat, insya-Allah akan datang khusyuk. Sebab itu kalau kita faham tentang hayya 'alas solat, Allah panggil kita solat. Kemudian hayya 'alal falah, okey. Mari menuju kejayaan. Apa maksud menuju kejayaan? Bukan berjaya yang ada KLCC. Kalau kita tengok dekat TV Malaysia ni, kalau TV Singapura tak tahulah TV Malaysia ni, kalau hayya 'alal falah keluar menara KLCC, ada kejayaan Malaysia. Kemudian apa lagi? LRT. Tak tahu TV mana yang ni keluar stadium JDT. Bila hayya 'alal falah keluar stadium JDT. Sebab stadium yang terbaik di Asia baru-baru ni 2021 dapat Stadium of the Year kan. Maksudnya terbaik dunia stadium tu. Jadi kalau itu kejayaan. Bukan itu sebenarnya kejayaan yang nak kita daripada solat. Kejayaan nak daripada solat adalah khusyuk yang Allah sebut inna solata yang Allah sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashyun. Orang mukmin yang paling berjaya adalah orang yang khusyuk dalam solat. Orang yang khusyuk dalam solat. Okey. Apa maksud khusyuk ni? Khasya' ni tunduk, patuh. Jadi orang yang berjaya dalam solat tu adalah orang-orang yang dengan solat tu dapat tundukkan dia tak sombong, kemudian dapat tundukkan dia patuh pada Allah, taat pada Allah. Itu orang yang berjaya. Tapi kalau solat dia tak lagi berjaya tundukkan dia patuh pada Allah, itu maksudnya solatnya belum berjaya. Jadi Allah panggil hayya 'alal falah. Jom kita jadi orang-orang berjaya dalam solat. Siapa orang berjaya dalam solat ni? Orang yang khusyuk. Orang yang maksudnya dengan solat tu mampu tundukkan dia dengan Allah, mampu dia taat pada perintah Allah. Okey. Kemudian nampak tak perkataan falah? Saya suka kaji sudut bahasa. Okey. Falah, malibha maksudnya kejayaan. Fallah maksudnya petani dan peladang. Petani, pekebun tu fallah. Ada tasydid atas lam, ada sabdu atas lam. Fallah dengan fallah. Apa hikmah dia? Terbit daripada perkataan fallah dan fallah. Beza sabdu je. Okay. Rupa-rupanya kita ni kalau nak capai kejayaan kena kerja macam petani. Petani datang dengan tanah yang kosong, dia bajak dulu tanahnya. Tak cukup hari ni, sambung besok bajak lagi benda yang sama dia buat.
Tak cukup lagi 2 hari, tak, sebab ladang dia luas kan, 3 hari dia bajak benda yang sama. Kemudian okey, baru tanam biji benih. Okey, tanam biji benih. Dah tanam biji benih, besok datang lagi siram. Okey. Besok datang lagi siram. Lusa datang lagi siram. Tulat lagi datang siram. Minggu depan datang lagi siram. Benda yang sama. Tak nampak lagi hasilnya. Sebab kalau nak tanam padi ni, kan, macam nak tanam musangking lah. Durian musangking nak tanam kan. Mahal sekarang ni nak tanam musangking. Musangking paling awal nak berbuah 7 tahun. Paling awal nak berbuah 7 tahun. Kalau nak buah cepat, pergi kat kedai tepi jalan lah. Gerai-gerai tepi jalan tu berbuah cepat. Bagi duit je, berbuah lah kita punya. Tapi kalau nak makan sendiri, 7 tahun lamanya baru dia berbuah. Tapi masa tanam, siram. Besok datang siram lagi. Lusa datang siram lagi. Okey, dah keluar dah. Okey. Baja pula, hari ni baja lagi, besok baja lagi, lusa baja lagi, kan? Sampailah dia berbuah. Okey. Jadi kita di solat kena solat macam petani dia menanam. Dia buat benda yang sama tapi tak nampak lagi hasilnya. Buat benda yang sama, tak nampak lagi hasilnya. Buat benda yang sama, tak nampak hasilnya. Mungkin 7 tahun macam musangking, barulah kita punya hasil solat kita baru rasa. Jadi solat terus. Jadi bukan bukan maksudnya kita bila tak khusyuk dalam solat tu maksudnya kita ni taat syaitan, tak. Okey, faham sebab itu dalam tafsir semua tadi tu disebut bahawa apa maksud taat pada syaitan? Kita tak ikut perintah Allah, kita ikut perintah syaitan. Okey, satu. Yang kedua, kita sembah selain daripada Allah. Itu maksudnya taat syaitan. Sebab syaitan yang hias Tuhan yang batil tu, ataupun sembahan yang batil tu, supaya manusia sembah, dan syaitan perintah kepada manusia untuk sembah yang Tuhan yang batil tu. Itu maksud la ta'budu syaitan. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat rasa macam tu, masya-Allah. Tahniahlah Masyita dapat rasa macam tu. Dia bukan senang nak lahir rasa macam tu, maksudnya rasa bersalah sangat sebab selama ni solat tak rasa apa-apa macam tu kan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan terus je, terus. Sebenarnya Masyita tanya soalan tadi sampai mengalirkan air mata, sampai sebab tu. Sebenarnya solat tu dah memberi kesan dah sebenarnya. Telah memberi kesan pada hati. Insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey. Tak boleh tanya Ustaz. Silakan. Perjanjian ini kan Ustaz, is it waktu kita di alam roh? Mana? Perjanjian yang Allah Ya, dalam betul. Betul, ya. Maka Allah kata alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna, kan? Adakah aku Tuhan kamu sebelum manusia dilahirkan, kan? Lalu kata yang bayi yang akan lahir tu kata qalu, mereka semua kata bala, ya, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami jadi saksi untuk Tuhan, baru dia dilahirkan. Okey. Jadi kalau dia tak nak ngaku dia tu sebagai Tuhan, dia tak akan dilahirkan lah. Tak akan dilahirkan, ya. Jadi bila lahir ni berarti kita ni semuanya telah mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kita. Okey, macam tu, insya-Allah. Ustaz, Okey. lagi sama Okey. juga dengan pengamal ajaran sesat kan, kira dia menyembah syaitan kan. Betul. Semalam kebetulan bila Ustaz cakap ni, saya teringat semalam ada keluar dekat news, dekat Tanjung Malim ada satu kumpulan ajaran sesat lah. Okey. Saya teringat Ustaz cerita pada tahun 2014 kot, Ustaz cerita pasal agama Milata Ibrahim tu kan. So saya rasa agama yang dimasukkan semalam tu, pengamal agama tu ada macam kaitan dengan yang inilah dia punya nak cakap cara tu macam ada kaitan sikit. So, boleh tak Ustaz cerita balik yang Milata Ibrahim tu, sebab saya ingat tapi tak sepenuhnya lah apa yang Ustaz cerita pasal jenazah tak perlu mandi semua tu kan. So dia geri macam mana nak cakap, kita tahulah memang ajaran dia tu memang sesat lah. Kita boleh juga cakap dia ni penyembah syaitan sebenarnya kan? Betul? Okey, Milata Ibrahim ni dia wujud, dia dakwa bahawa bila Nabi wafat, maksudnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi tu dah expired dah. Yang dah expired dah. Okey. Jadi dia kata agama yang sebelum datangnya Islam adalah agama Hanif. Agama Hanif. Jadi agama Hanif, Hanifah Muslimah kan.
Agama Hanif ni adalah agama Islam yang asal. Okey. Jadi agama Hanif ni millata Ibrahim lah. Maksudnya agama Nabi Ibrahim AS. Dia panggil millata Ibrahim. Kan, millata Ibrahim. Maksudnya agama Nabi Ibrahim. Okey, satu. Yang kedua, tapi yang pengasas dia, saya lupa nama pengasas dia. Allahu Akbar, millata Ibrahim. Okey, pengasas dia kata dia himpunkan semua kitab-kitab yang Allah turunkan, termasuklah Zabur, Injil, Taurat, dan ni jadi rujukan kepada millata Ibrahim. Okey, satu. Yang kedua, Allah SWT dia kata agama yang baru ni adalah agama yang menghimpunkan semua agama-agama sebelum ni. Sebab itu dalam agama millata Ibrahim ni ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama semua. Sebab itu dia ni, itu millata Ibrahim lah. Okey, jadi antara satu bila dia dah jadi ajaran sesat, dah jadi agama yang sesat, dia ada syariat dia sendirilah. Ada syariat dia sendiri. Okey. Syariat dia yang Seri sebut tadi itulah, kalau mati tak payah mandikan, apa semua itulah berlaku. Saya ada seorang dia popular kat Selangor ajaran millata Ibrahim ni. Popular kat Selangor. Kata seorang pakcik tu datang jumpa saya lah. Saya kuliah kat masjid, dia datang dalam keadaan dia macam dia orang lelaki tua, dia nak nangis tak dia nangis, tapi dia macam sebab lah. Dia kata, Ustaz, macam mana cucu saya Ustaz, baru je cucu saya meninggal kan, tapi mak ayah dia kebumikan dia tanpa mandikan Ustaz, tanpa mandikan dia, sebab mak ayah dia salah seorang pengikut ajaran sesat yang millata Ibrahim tu. Jadi dia tak mandikan. Jadi macam mana Ustaz, perlu tak saya gali balik kubur tu, keluarkan mayat cucu saya balik, saya mandikan, baru saya tanam balik? Tak perlulah sampai tahap tu, insya-Allah. Allah tahu kan, Allah tahu. Cuma sekarang ni tugas kita adalah kita kena sedarkanlah mak bapak budak tu, anak pakcik lah dia sebut tu. Sebab dia rasa bersalah sangat, maksudnya anak dia dengan menantu dia kebumikan anak dia tanpa dimandikan. Kan, jadi Ustaz boleh cerita sikit, mungkin Ustaz tahu dia punya modus operandi dia macam mana? Sebab saya tengok kebanyakan orang yang ikut ajaran sesat ni golongan yang cerdik pandai tau, orang golongan profesional. Saya kadang-kadang pelik, macam bukan nak kata apalah kita ni cetek agama, tapi kita boleh tahu benda tu kan betul tak betul, macam tu. So mungkin Ustaz boleh cerita sikit kot dia punya yang untuk kita kenal benda ni salah. Ni bukan Islam yang benar, macam tu. Mungkin ada satu dua benda yang kita boleh macam orang kata apa boleh jadikan point lah untuk sedarkan orang tu. Sebenarnya kalau ikutnya Allah SWT, kita ni kadang-kadang nak cari benda yang baru tu yang kita terpesong tu. Nak cari benda yang baru. Kita nak perubahan. Kita tak nak cara agama yang kita anuti ni cara lama. Kita nak cari yang baru kan. Itu yang cari baru itu banyak sesat. Kenapa kebanyakan orang-orang yang bijak pandai yang Allah SWT terpengaruh dengan benda ni, sebab dia nak cari yang baru. Contohnya kita kata macam mana ayat pin kan, ayat pin sebenarnya. Ayat pin tu kalau saya tengok, ya Allah, dia ayat pin dia dah macam kes dia bukan lagi orang sembah dia sebab orang respect dia tau. Dia dah pakai sihir dah sebenarnya. Pakai sihir dah. Dia masuk mana? Kuil. Masuk kuil, orang semua masuk sami-sami besar tu basuh kaki dia dengan susu dan minum air dia. Kan? Sedangkan ayat pin tengok, alamak. Kalau di kulit dia putih, mulus kan, tu mungkinlah selera sikit nak minum daripada basuhan kaki dia tu kan. Dah lah, alamak, kulit dia dah lah gelap. Lepas tu kalau tengok ayat pin tu kan, dah lah gelap. Lepas tu kita fikir macam mana boleh tu, sebab orang nak cari sesuatu yang baru. Jadi kita rasa tak payah, kita berpegang kepada apa yang kita belajar selama ni. Sebab nak cari yang baru tu kita akan terpesong. Satu, mungkin kalau tak terpesong dari sudut akidah pun, kita terpesong dari sudut syariat lah. Syariat lah. Satu. Okay. Yang kedua, kebanyakan kita ni ikut hukum akal. Bila hukum akal, logik.
Bila orang datang, betul juga logik juga benda ni logik juga benda ni Macam contohnya yang baru-baru ni yang kisah yang kata orang perempuan kenapa sembahyang kapit-kapit apa semua tu kan. Sedangkan kata Nabi sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi orang perempuan tak payah kapit-kapit ikut orang lelaki, sebab lelaki kan cara Nabi solat macam orang lelaki solat kan. Jadi orang lelaki kata sama macam Nabi solat sebab lelaki. Bukalah ketiak macam ni. Enggak tak habis. Kenapa nak kapit-kapit orang perempuan? Kenapa nak kapit-kapit orang perempuan kan? Jadi benda yang macam tu kita nak cari sesuatu yang baru. Akhirnya kita terpesong lah. Tu kan. Jadi satu yang kedua logik kan. Kita suka ikut yang logik. Bila kata hadis, sebab itu kena faham asal usulnya memang semua kena kepit, termasuk orang lelaki-lelaki. Tapi bila awal Islam, orang lelaki-lelaki ni dia walaupun masuk Islam tapi dia sayang pada berhala dia. Kan, masih sayang berhala. Jadi dalam solat tu dia kepit berhala kat bawah ketiak dia ni. Kan? Sampai lah malaikat Jibril datang kata, Muhammad, arahkan orang lelaki ni buka ketiak dia sebab kat ketiak dia banyak berhala. Jadi dia buka je ketiak, jatuh semua berhala. Jadi sebab itu arahan orang lelaki kena buka ketiak. Orang perempuan time tu bila masuk Islam dia tinggal semua. Orang lelaki tengok kalau kita orang lelaki kan. Orang lelaki ni lebih kuat pegang kepada adat kan. Pegang kepada adat. Sebab tu orang jahiliah dulu dia rasa selamat kalau berhala daripada dia. Jadi kalau dia musafir dia akan buat berhala. Dia akan buat patung kecil lah. Dia tak boleh bawa yang patung besar, dia buat patung kecil. Letak dalam beg, tak ada poket. Itu yang kisah yang kita dengar dulu, Sayyidina Umar Khattab kan, yang dia Allahumma salli dia buat berhala daripada roti kan. Dalam musafir jauh dia lapar, dia patahkan tangan Tuhan dia. Lepas tu dia patah, dia patahkan Tuhan kaki Tuhan dia. Lala habis dia makan. Lala habis dia makan sebab dia lapar kan. Sebab orang lelaki-lelaki macam tu, dia memang sifat dia tak boleh pisah dengan berhala dia. Sebab dia rasa berhala dia jaga dia. Dia rasa selamat kalau dia ada berhala yang ikut dia kan. Jadi bila arahan Nabi suruh buka, sebab orang lelaki suka simpan berhala bawah ketiak, itulah jadi itu. Jadi kena faham dia punya ni, bukan sekadar ambil daripada zahir. Ni saya bila tanya Tok Guru, saya belajar, bukan belajar, saya ziarah Tok Guru pondok itu dekat Lancang, dekat Pahang. Saya tanya, Tok Guru, sekarang ni banyak sangat jalan sesat, takutnya kita kan dengan Wahabinya, dengan Syiahnya, dengan apa semua kan. Okey, kemudian Allahumma salli macam mana apa perisai kita ni supaya kita tak terpengaruh apa semua. Dia kata senang je, dia kata pegang je apa yang ustaz-ustaz kita ajar dulu. Pegang je apa ustaz-ustaz kita ajar dulu. InsyaAllah betul lah, dia kata. InsyaAllah betul lah. Okey, betul lah dia kata. Tak perlulah nak kalau kita nak sangat buat pembaruan, itu yang datangnya orang buat pembaruan drastik dan seumpamanya. Nabi kata, Nabi dalam solat dia Allahumma salli ala Muhammad, kita letak Sayyidina pun kena marah. Nabi tak letak Sayyidina kan. Tapi adakah salah kita buat Sayyidina? Sebab Nabi sendiri kata ana sayyidul bashar, aku penghulu manusia. Jadi kalau Nabi kata aku penghulu manusia, kita kata Nabi penghulu kita, salah ke? Aku penghulu kau orang semua kat kampung ni. Tiba-tiba ada orang kata Tok Penghulu, kita panggil Tok Penghulu. Salah tak kita panggil Tok Penghulu? Tak salah, memang itulah jawatan dia. Itulah dia penghulu kita. Nabi kata ana sayyidul bashar, aku penghulu manusia. Ya, penghulu manusia. Bila kita kata Sayyidina, penghulu kami Muhammad SAW, salah ke? Tak salah kan. Itulah kadang-kadang kita terlampau berpegang pada zahir hadis. Ya, zahir hadis tanpa kita syarah. Sebab itu pentingnya Al-Quran ni. Kita kena rungkai semua satu persatu. Satu huruf kita kena rungkai. Supaya kita faham apa maksud dia. Ya, apa maksud kita sembah syaitan? Apa maksud sembah Allah? Kalau kita tak faham kataan sembah Allah tu macam ni? Oh, kita solat tu serumpanya sembah Allah, rokok, sujud tu macam sembah Allah. Tapi kalau orang kafir sembah Allah, sembah Tuhan, Tuhan ni ada kat depan ni berbentuk ni, kan? Okey. Allah SWT
Tapi kita sujud tu samalah orang kafir dia sujud pada Tuhan berhala dia, patung tu. Kita sembah itu kita faham maksud sembah, sembah Allah. Bukan itu maksud sembah Allah. Ta'buduni ubudullah, maksudnya iyyaka na'budu. Na'budu ni maksudnya kita perhambakan diri pada Allah. Kalau Allah perintah kita solat, solat. Cara solat sujud, cara solat rokok. Bukan kita sembah sujud macam sujud pada berhala, tak. Macam kita pergi umrah, tawaf, pergi haji, tawaf kan. Macam seolah-olahnya kita sembah berhala, iaitu Kaabah, bangunan 4 segi warna hitam yang dibalut dengan kain, tu kan. Tapi kenapa kita tawaf? Kenapa kita tawaf? Sebab Allah yang perintah kita tawaf. Kita taat pada Allah, bukan taat pada berhala, bukan taat pada Kaabah tu. Bukan taat pada Kaabah. Kita taat pada Allah yang Allah suruh kita tawaf. Okey? Macam tu. Jadi kita kena tahulah macam tu supaya kita ni tak, kadang-kadang zaman moden ni lagi senang orang Allah SWT dia seleweng kita ni hukum akal dia, tak logik. Itu yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Zaman Nabi Musa pun sama. Kan dia kata tunjukkan kami Allah qad nara taqalluba, kata Allah SWT kami takkan sembah Allah sebab Allah tak nampak, dia kata. Kan? Jadi itu juga Bani Israel cakap dengan Nabi Musa, dia takkan sembah Allah sebab Allah tak nampak. Sebab itu dia sembah lembu sebab lembu tu nampak. Kan? Arina apa ya tu? Dalam surah Al-Baqarah kan. Jadi kita tak boleh macam tu. Jadi insya-Allah tok guru saya pun pesan tu, dia kata tak apa, pegang je apa yang nama Allah SWT, apa yang ustaz-ustaz kita, alim-alim ulama kita dulu ajar, insya-Allah. Itu pun dah cukup dah. Tak payah nak satu benda yang kita nak ubah, kecuali lah kalau memang macam yalah dulu kita kata mandi safar, tolak bala semua tu kan. Itu budaya tau. Tok guru tak ajar. Nampak Kita kena bezakan pula yang orang tua-tua kita suruh buat dengan ustaz-ustaz yang dulu yang ajar kita ataupun tok guru ajar kita. Itu beza Kena pisahkan tentang tu insya-Allah Okey, boleh Sri macam tu soalannya insya-Allah. Jadi tak apa, solat je macam tu. Yang penting kena belajar lah, kita kena belajar. Sebab tu kena ada khalaqah ilmu macam ni. Supaya kita ni sentiasa hatinya ni subur, tak dipesongkan oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan ni dia sikit je, dia licik, sikit je dia twist. Sikit je dia twist. Kita pun dah alamak, kita pun dah ragu-ragu dah. Kita pun dah ragu-ragu kan. Jadi kena selalu ni lah insya-Allah. Okey, Allah alam. 10:22. Satu ayat je malam ni. Ada lagi tak soalan? Tak ada Kalau ada silakan. Soalan saya dah mengganggu dah. Ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Okey, jom. Sikit kita baca ayat seterusnya insya-Allah. Okey. Jom. Ni. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ani'budu, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, wa ani'buduni. Kalau nak berhenti boleh, sebab jim tu maksudnya jaiz. Jaiz ni harus berhenti, harus sambung. Kalau jim lah. Kalau solat dia dia lebih baik sambung daripada berhenti. Kalau qala lebih baik berhenti daripada sambung. Tapi kalau jim terpulang, nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh. Jim tu jaiz. Jaiz tu harus hukumnya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, wa ani'budu. Jadi tekan sikitlah, bukan wa ani'budu, wa ani' wa ani'buduni. Buduni dua harakat. Ha simpul. Dua harakat. Za ni dua harakat juga. Sira ra dua harakat.
Siratum idgham ma'al ghunnah, masuk kat mim terus. Siratum sin safir berdesir, nampak gigi kita. Mustaqim, tak payah nak tekan sangat qaf sampai mustaqim tak ya. Yang penting dia beza dengan mustaqim dengan mustaqim, nampak sikit macam tu pun dah lulus dah. Tak perlu kita mustaqim sebab nak sebut nak urut-urut qaf tu. Dia janjinya berbeza mustaqim dengan mustaqim. Okey dah, macam tu dah cukup dah. Boleh insya-Allah. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Okey, jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey. Jangan terlampau tekan sekat dekat qim jangan, biasa je mustaqim, jangan mustaqim. Jadi tak cantik bacaan kita kalau kita terlampau tekan je sangat. Macam tadi lah, kalau kita tekan ain wa kalau tekan sangat wa ani'budu, tak payah sekali lah. Wa ani'buduni, tak payah wa tekan sangat tak ya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Macam tu kita ya. Insya-Allah, jom. Okey, siapa nak baca silakan. Baki 20 minit lagi. Sampai 20 minit, 10 minit. Silakan. 5 minit. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, lulus. Sekali lagi. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, alhamdulillah. Macam tu je macam tu okey dah, alhamdulillah. Ustaz, silakan terus. Siapa lagi? Saya baca Ustaz. Okey, silakan. Okay. Sekejap saya tengah cari siapa tu. Oh, siapa saya tu? Normal lah. Okey. Sebab saya tak nampak kat sini. Okey, silakan. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, Kamala. Okey. Okay. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, macam tu pun dah okey dah. Sekali lagi. Wa ani'buduni. Okey, cuma ain tu kena tekan sikit ya. Jangan sampai dia jadi huruf hamzah. Wa ani'. Okey. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okay, macam tu insya-Allah. Cuma ain ni jangan sampai jadi bunyi hamzah. Wa ani, bukan wa ani, wa ani'. Wa ani'budu. Jadi dia kena tekan sikit. Wa ani'. Tapi jangan kuat sangat sampai wa ani' wa ani'budu. Okey, terus. Okey, silakan. Okey. Baca Ustaz. Okey dah. Okey, silakan. Siapa nak baca? Ayu Ya, saya Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mula Ayu. Okey. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, cuma macam qim ni terlampau tebal sangat, tapi okey, tak ada masalah. Cuma kalau nak jadi cantik bacaan kita jadi smooth je, lembut je kan. Dia jangan tebalkan sangat qim tu silakan semula. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Macam tu je Okey. Wa okey, nampak dia ain wa ani'budu wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, boleh insya-Allah. Mazwi nak baca? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semula boleh bismillah tak? Semula bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang kedua baru betul. Yang pertama tak betul. Okey, silakan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kurang harakat siratum, 2 harakat. Tadi terpanjang Terpendek. Terpendek Okey. Ha. Sekejap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tu. Kalau dapat panjang sikit lagi. Hadza siratum mustaqim. Okey, semula. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ya, baru cantik. Baru seimbang sirat ra dengan dengan apa tum dia sama panjang. Dah takut Ustaz terpanjang pula dekat 2 harakat tu. Tak, yang penting kita dah rasa naik kat hidung dia punya tu. Wa ani'buduni hadza siratum apa siratum mustaqim. Dia bunyi kita dah rasa dah. Siratum tum dah bergetar dari hidung kita. Siratum mustaqim. Tu dah cantik lah macam tu. Okey, insya-Allah silakan. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, alhamdulillah. Cuma kalau nak smooth lagi, qim tu jangan tebalkan sangat. Nipiskan Ha. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Lepas lagi. Dia tak okey. Boleh. Lulus. Cuma jangan nipis sangat. Mustaqim, bukan mustaqim. 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 Dia bukan mustaqim, bukan mustaqim tu mustaqim. Jadi dia macam tu je. Okey. Insya-Allah. Okey, siapa nak baca lagi? Kak Aida nak baca Kak Aida? Boleh, insya-Allah. Siapa yang nangis tu? Cucu Kak Pau nangis. Saya cuba Silakan Kak Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semula Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tepat. Okey, terus. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ya, macam tu. Jadi ha tu jelas sangat. Semula Kak, boleh sekali lagi? Kak Ida sekali lagi, Kak Ida. Wa ani'buduni. Okay. Mic tak buka Kak? Oh, sorry. Okey. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Alhamdulillah. Okey, macam tu. Kak Saimah, dekat tiang-tiang Masjid Nabawi tu ada lagi tak orang apa nama yang betulkan bacaan kita? Tak ada Ustaz. Dah tak ada Dah tak ada. Dulu kan ada macam kelompok kan Ustaz. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Pasal budak-budak pun dah tak boleh masuk Ustaz. Oh, tak biasa, tak seronok lah. Kalau tidak kan kalau kita solat kat situ kan nanti dia punya grup datang kan kita kena alih tempat kan Ustaz. Nanti dia bawa betul. Dia bawa rehal. Betul. Tak ada tak masuk. Semua orang tua kat dalam tu semua. Itulah keseronokannya kurang sikit lah kan. Kurang COVID Ustaz. Dia tak ada kan. Oh, sebab COVID lah kan. COVID budak-budak tak ada vaccination. Pasal COVID dia tak ada kan. Okey. Itulah dah cakap kalau ada nanti Kak Ida kalau pergi ni kan umrah nanti. Kalau ada pergi dah cari tiang-tiang tu untuk kita. InsyaAllah. Cari untuk betulkan kita punya bacaan. Apa masa 3 Januari ustazah saya pergi, ustazah talaki saya pergi sana. Masa dia mengaji tu ada orang-orang Arab kat sana, ada yang dengar dia mengaji, orang datang dekat dia. So dia mengaji. Oh, jadi orang Arab pula yang kita laki dengan dia pula.
Ya, ya. Sebab dia kata orang Arab diorang punya baca lain. Diorang dengar ustazah saya baca, diorang kata lagi sedap. Betul, setuju. Orang Malaysia baca lagi sedap. Setuju. Itu orang Arab ni kata Al-Quran turun kat Arab, kat Mekah. Lepas tu lagu dia turun kat Malaysia. Hukum dia turun dekat Sudan, dia kata, sebab Sudan amal apa hukum Quran kan. Dia kata lagu Quran ni turun kat Malaysia, dia kata. Sebab dia orang tak boleh menang, musyawarah tak boleh menang. Mesti orang Malaysia menang. Mesti orang Malaysia menang. Baik orang Malaysia ni dia seni apa nama? Lagu dia tu, lagu irama Malaysia pun dah lenggok-lenggok dia kan. Saya dulu mengajar Siti Nurdiana, penyanyi kan, Siti Nurdiana. Hari-hari datang ke office saya dulu, dia belajar ni lah, belajar lagu lah. Sebab dia ada masuk dalam rancangan TV 9 tu, apa dah nama rancangan tu Kalamullah tak silap nama kan. Jadi dia kena baca. Kemudian yang partner dia seorang pula Salimah Habibi, isteri Ustaz Syed Kadir Al-Jufri sekarang kan. Isteri Ustaz Kadir Al-Jufri yang first orang Singapura kan. Yang kedua orang sini lah, orang Perak. Salimah Habibi ni AF, Akademik Fantasian, dulu ada rancangan reality. Jadi Salimah Habibi tu satu guru dengan Sharifah Khasif, sebab bapa Sharifah Khasif tu bapa Salimah tu yang pandai taranum. Jadi sama-sama belajar dengan Sharifah Khasif, juara antarabangsa dulu. Sebab itu Salimah ni sedap bacaan dia. Jadi Siti Nurdiana ni dia baca, dia tegak tau, macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca tegak tu. Lepas tu dia tengok, Ustaz, boleh tak ajar saya sikit lagu, Ustaz? Kan? Saya cakap, Nana, kalau nak belajar lagu ni, dia bukan sehari dua hari tau. Kena kuasai lagu Bayati macam mana kan. Gini je, cuba wa idza jaa kan. Cuba okey. Kan Nana pandai lagu irama Malaysia kan, lagu asli yang Mendayu tu kan. Mendayu kan. Cuba pada ja tu cuba lenggokkan macam irama. Ya, dulu wa iza jaa nasrullahi wal fath. Cuba wa iza jaa tu lenggokkan sikit. Bila dia lenggokkan, jadi pun sebab awak ni dah ada seni lagu asli, jadi sikit je masukkan lenggok je macam tu kan. Jangan wa iza jaa nasrul. Kena kita sebut kena lenggokkan macam irama Malaysia. Jadi dia masuk dekat rancangan TV 9 tu dulu. Dia dah lenggok dah. Wow, baru sedap dengar bacaan dia. Kalau tak sangat berbeza dengan dua orang tu. Jadi bila tiba-tiba dia masuk, tegak je bacaan dia, tak cantik. Jadi bila dia dah belajar dah belajar lenggok-lenggok tu, cantik. Sebenarnya macam mak wajib ke, mak jaiz ke yang ada berombak tu kan, 4-5 harakat. Kita bahagi kat situ dia punya lenggok dia, memang cantiklah bacaan kita. Kan? Memang cantiklah bacaan kita kan. Kalau tak, biasa je. Sebab itu kalau dengung ni bagi 2 harakat terus. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Itu bagi. Siratum. Kalau tak, siratum mustaqim. Jadi kalau kita buat siratum, kan dia sedap kan? Siratum. Kalau tak, bunyi siratum mustaqim. Tapi kalau kita lenggokkan, hadza siratum tum dia jadi cantik sikit. Macam itulah insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, tak apa. Kita rasanya cukup sekadar tu dulu. Dah 10.40 dah. Tak sedar kita kan? 10.40 dah. Jadi kita sambung tafsiran untuk ayat ni insya-Allah dengan ayat seterusnya. Jadi cukup sekadar tu, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi